Salam sejahtera semua, kami dari kumpulan 11 ingin berkongsi sedikit maklumat tentang data privasi security. Berperkenal ahli kumpulan kami iaitu Chin Chi Fong, Chua Wen Kiat, Ko Hui Ming, Lai Zhenmu, Li Yijen, Muhammad Noufal dan Paul Kai Shen. Marilah kita mulakan pengenalan kepada data peribadi. Data peribadi ialah sebahagian maklumat yang berkaitan dengan orang yang boleh dikenal pasti seperti nama, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan sebagainya. Antara isu-isu kebocoran data peribadi ialah kebocoran data 4 juta rakyat Malaysia dalam JPN, penipuan pembelian dalam talian dan skam penyamaran IHDN. Terdapat beberapa punca berlakunya kebocoran data peribadi telah dikenal pastikan. Yang pertamanya adalah pelibatan orang dalaman di sesebuah institusi. Orang dalaman seperti pekerja sesebuah syarikat mendedahkan data sulit pengguna kepada sindiket-sindiket secara sengaja untuk kepentingan sendiri. Selain itu, kecuaian orang dalaman terhadap keselamatan data peribadi pengguna juga mengakibatkan data pengguna bocor secara tidak sengaja. Punca yang seterusnya adalah ancaman serangan cyber yang semakin berluasan. Penyerang cyber mengeksploitasikan kelemahan peranti pengguna ataupun kelemahan sistem keselamatan pangkalan data sesebuah syarikat untuk mendapatkan data pengguna. Senario yang dikemukakan tadi adalah berkaitan dengan cara berlakunya kebocoran data peribadi. Pemancingan data peribadi bermaksud seseorang penipu cuba menghubungi anda melalui panggilan telefon dan menyamar dirinya sebagai perniagaan atau badan kerajaan. Penipu menggunakan cara tipu hela untuk mendapatkan nombor akaun bank atau alamat anda. Mangsa yang selalu ditipu adalah mangsa yang bersifat tamat. Seterusnya, urusan pembelian atas talian seperti Shopee dan Lazada. Kita semua sedia maklum bahawa pembeli diminta untuk mengisi maklumat peribadi seperti nama, nombor telefon atau email bagi pendaftaran pelbagai urusan pembelian. Penjual akan mengumpul maklumat tersebut dan menjualkan kepada syarikat lain. Data privacy dan security sangat berkaitan dengan sains dan teknologi. Banyak isu yang berkaitan dengan data security telah berlaku. Pengontan boleh menggunakan cabulan pengekotan dan tangkapan skrin untuk menipu mangsa agar mendapat data peribadi mereka. Pemikiran sains dan teknologi amat penting untuk menenangi isu-isu tersebut. Misalnya, kaedah penyulitan adalah salah satu langkah yang efektif untuk menjaga maklumat yang sensitif. Dengan cara menukar data menjadi teks sivil yang dikocor, selalunya tidak boleh dibaca. Untuk memulihkan mesej tersebut, memerlukan algoritma penyulitan yang sepadan dan kunci penyulitan asal. Selain itu, penyamaran data dapat membantu kita daripada pencerobohan data. Fungsi penyamaran data yang digunakan adalah untuk mengelirukan, menyanamakan atau menyakenalpastikan maklumat yang sensitif. Sekarang saya akan membentangkan pandangan terhadap isu kebocoran data peribadi dari aspek etika. Berdasarkan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 telah menunjukkan bahawa isu kebocoran data peribadi merupakan isu yang telah melanggar etika. Terdapat beberapa nilai etika dalam isu ini, iaitu nilai etika bertanggungjawab terhadap orang lain. Sebagai contoh, syarikat-syarikat yang telah mengumpul data peribadi penggunanya haruslah melindungi data-data dengan baik agar tidak berlakunya kebocoran data. Selain itu, nilai etika dalam Islam iaitu amanah. Contohnya, syarikat pembangunan aplikasi perlulah menghormati privasi pengguna dan mematuhi janji privasi dan syarat dengan tidak menjual data peribadi pengguna kepada pihak ketiga. Akhirnya, nilai etika masyarakat Cina I putih pekerti yang wajib kewajiban. Contohnya, tidak mengotak sistem informasi untuk mencuri data peribadi orang lain secara tidak sah atau haram. Kebocoran data peribadi juga turut memberikan kesan yang buruk pada mangsa. Antara kesannya ialah kerugian dari segi kewangan. Hal ini kerana mangsa perlu menangani kos untuk melakukan kawalan kerosakan seperti melaksanakan langkah keselamatan, melakukan penyiasatan kebocoran maklumat serta memberi pampasan kepada pelanggan yang terkesan. Kesan yang kedua pula ialah reputasi dan jenama terjejas.
Hal ini kerana kebocoran maklumat tersebut memberikan tanggapan yang buruk pada pelanggan yang baru serta mereka akan kehilangan kesetiaan pelanggan yang tetap. Kesan seterusnya ialah keberhentian masa operasi. Apabila kejadian kebocoran maklumat berlaku, syarikat terpaksalah melakukan penyiasatan untuk menyelesaikan masalah ini demi maruahnya. Ia kemungkinan besar akan mengambil masa yang panjang. Akhirnya, pelanggan tidak dapat menggunakan perkhidmatan dan menyebabkan kerugian. Kesan terakhirnya ialah risiko tindakan undang-undang dan litigasi. Pelanggan inginkan pampasan semasa mereka mengetahui maklumat diri sendiri telah dibocor, dan perkara ini boleh dibawa ke mahkamah atas kegagalan syarikat untuk memberi pampasan yang setimpal kepada pelanggan yang terlibat dalam kejadian kebocoran maklumat. Kesimpulannya, perbuatan membocor data peribadi telah menyalahi etika dan melanggar undang-undang. Kebocoran data peribadi akan mendatangkan impak-impak negatif kepada masyarakat dan negara. Justeru, pengguna internet pada hari ini haruslah mempunyai kesedaran terhadap isu ini. Pihak sekolah seyoganya mendedahkan pelajar kepada cara-cara untuk melindungi data peribadi.